Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa lagi kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita boleh duduk di dalam majlis menututi ilmu pengetahuan sama-sama dengan ikhwah-ikhwah yang dikasihi, dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala jagakan kita semua daripada bala petaka, penyakit-penyakit, wabak yang tersebar sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meselamatkan kita dengan kehendaki dan izinan daripadanya, supaya kita boleh terus lagi ibadat kita di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Maka telah maklumlah kata sekarang ini kita adalah duduk di dalam 10 daripada akhir, 10 akhir daripada bulan Ramadan. Hari ini iaitu hari yang ke-21 dah, iaitu hari yang ke-21, semalam iaitu malam yang ke-21. Maka kita ni mari nak tengok contoh tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang kita duduk ni. Terutamanya Nabi itu beri kepentingan kepada 10 akhir ni kerana hendak mencaharikan malam ya Allah Subhanahu wa taala hadiah berikan kepada ini ummah. Maka malam Lailatul Qadr iaitu malam yang besar, agung, hebat di sisi orang yang beriman. Ia tak serupa dengan malam-malam yang lain. Kita waktu tu bukan kerana semata-mata daripada kira akal fikiran kita, bahkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita itu mengagungkan perkara tersebut. Maka apabila Rasulullah itu suruh kita mengagungkan perkara tersebut, tak samalah dengan apa yang kita duk memikir dengan akal kita, ia tak serupa. Kita tawaf Kaabah, ia tak serupa dengan kita pergi tawaf hak lain. Kerana tawaf Kaabah itu adalah tu retah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memikir seumpama kisah di antara Adam AS dengan Iblis. Tu makna kata Iblis ni yang memikir dengan akal dia, kata kalau kita sujud kepada Tok Adam, makna kata kita itu merendahkan diri kita kepada Adam. Itu akal fikiran. Sebenarnya kalau dia taat, bukan dia taat kepada Adam, bahkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Tuhan suruh kita itu suruh dia tu sujud kepada Adam AS. Juga kita ni bukanlah nak besar malam Lailatul Qadar dengan sebab akal fikiran kita, dak.
bahkan dengan syariat hak Nabi kita suruh buat contoh tauladan. Nah, dan Allah Ta'ala itu redha terhadap perkara tu. Dalil kata Tuhan redha ni makna Tuhan suruh Nabi main menyata. Kalau lah perkara yang Allah Ta'ala tak redha, pastilah Nabi itu tak boleh nak menyatalah kepada kita. Maka kalaulah kita terdengar di telinga kata malam Lailatul Qadar dengan bukan malam Lailatul Qadar dengan bukan malam Lailatul Qadar, sama sahaja. Hanya kita taat kepada Allah Ta'ala nya jua, kita dapatlah mana-mana malam pun malam Lailatul Qadar bagi kita. Ganjaran serupa ya, tak sama. Nak sama lagu mana dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa tinggal semua urusan pekerjaan untuk wakafkan diri di dalam masjid dinamakan i'tikaf supaya nak carinya malam Lailatul Qadar. Ada setengah daripada cara mikir yang dakhil, bahasa Arab panggil dakhil. Dakhil ni makna cara mikir yang bukan daripada Islam, mari duduk di dalam otak kepala orang Islam. Maka mari duk royak dan syarah kata malam Lailatul Qadar ni bukan kita duk kena duk besarkan dia, kita besarkan Tuhan lah. Tu kita besarkan Tuhan, tak pasti kita besar pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar serupa dengan malam lain-lain. Kalau kita taat kepada Allah Ta'ala, dapat serupa tu ajaran, dapat serupa tu ganjaran. Tak sama. Nampak tu tak? Itu adalah akal fikiran seorang yang tak betul jalan tu. Tak betul jalan dengan syarak, duk mikir, duk kira, duk royak, duk syarah bukan. Itu panggil pemikiran daripada orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala taknya piping dia kepada jalan ni yang lulus. Maka kita ni buatlah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Tengok Nabi SAW buat macam mana, dia cari gapo, dia royak gapo kepada kita, maka kita turut dan taat kepada malam tersebut. Taat kepada malam tersebut lagu mana? Mana kita buat laku taat pada malam tersebut. Tu maknanya. Apabila kita buat lagu tu, makna kata kita taat kepada siapa? Allah Ta'ala dan Rasul. Dua-dua lalu dah. Tak dirayak kata kita ni kasih pada Rasulullah SAW, sedangkan kita tak turut urusan dia dalam masalah kita nak mendekati Allah Ta'ala dalam amalan kita ni, nak mendekati Tuhan, kita tak turut akan Nabi SAW. Itu panggil dusta. Benda yang tak sungguh, benda yang bukan-bukan. Kalaulah kita buat sekalipun gitu, Tuhan tak akan terima daripada kita. Faham molek tu nak kita faham. Nak kita faham jadi molek, jangan kita duk faham seumpama orang yang tak faham agama duk mari suruh masalah agama. Walaupun nak rupa lagu mana ikutlah, tetapi ajaran yang menyalahi dengan ajaran Islam daripada siapa pun kita tak boleh nak terima, terutama daripada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pipingkan dia. Nak tahu kata Tuhan piping dia ni lagu mana, dia tengok dia kecek dengan alasan ke tak. Kalau dia kecek dengan alasan, makna kata Tuhan piping lah dia. Tu kalau dia kecek bukan dengan alasan, kecek dengan akal fikiran hawa nafsu yang tak ada akal itu dibantu oleh wahyu, maka perkara-perkara tu adalah perkara yang wajib kita menjauhkan diri daripadanya supaya kita itu diselamat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Keistimewaan malam Lailatul Qadar ni gapo sangatnya. Hak Islam suruh kita faham malam Lailatul Qadar hak Islam nak ni macam mana, rupa lagu mana. Kan malam Lailatul Qadar ni kita dak pegang benda-benda yang kita duk faham, benda-benda yang kita duk duk cari, duk gamuk-gamuk kayak gitu. Kau macam mana? Dak. Malam Lailatul Qadar ni kita kena faham sepanjang syarat nak. Kita ni mari ke dunia ni nak ikut cara faham hak syarat. Syarat nak kane ke, nak ke depan ke, nak kita hundur ke, nak kita pergi, kena dengar dia. Kena dengar dia. Maka wajib di atas para ulama Rabbani tu kena menyata kepada ummah perkara-perkara tersebut. Jadi keistimewaan dan khususiat malam Lailatul Qadar ni banyak sangat.
Banyak sebab gapo Tuhan tu memulia sangat satu malam tu. Nah, supaya dengan Tuhan ini nak mengagungkan malam tu awak apa? Berlaku gapo di dalam itu malam. Tu nak kita tahu. Tahu dah, kita tambah tahu lagi. Tak tahu, mai kita pakat tahu. Kalau tahu tak betul, kita betul. Tu makna kata laba sehabis-habis laba lah. Kalau kita dengar daripada guru-guru yang berdasar kepada hadis, berdasar pada Quran, berdasar pada alim ulama yang mari syarah, memang bukan duk pusing cara mikir, duk royakkan ni kiri, sedangkan tak ada apa nama ajaran mari duk nak piping tu, maka bukanlah. Maka bukan. Jadi hak besar sekali mula-mula tu pakat duk tahu belaka kata manusia kita ni ia duduk di dalam kesesatan. Kesesatan di sini makna gano? Makna kata tak tahu kata dia tu mari daripada mana. Duk sini duk buat gapo, nak pergi ke mana, dia tak tahu. Apabila dia tak tahu situ dengan rahmat Tuhan ni, Tuhan hatanya kita mari. Ni ceritanya. Tuhan hantar kita mari ni supaya nak mempimpinkan manusia yang tak tahu cara saat ni tu nak pakai hidup. Tuhan hantar kita mari. Kita tu mari tu kepada ini alam ni bila? Yang mari tu alam ni ya ada siang hari, ada malam, ada bulan, ada tahun. Ya gitulah alam ni, aturan alam tu gitu. Apabila kita Allah Ta'ala hantar mari ni, ya hantar mari di dalam bulan Ramadan. Masa mana? Masa malam. Tu dinamakan malam Lailatul Qadr. Tu dah, tu dinamakan malam Lailatul Qadr. Yakni khususnya hak besar sekali tu Tuhan turunkan Quran dalam malam tu. Apabila Tuhan turunkan Quran dalam malam tu awak apa malam tu jadi mulia? Bahasa dia lah. Apabila orang mulia tu pergi di mana satu tempat tu jadi mulia. Misal lagu mana nak misal nampak mudah-mudah. Tanah tak ada pakar sikit pun, duk kaki bukit yang kita kata. Tetapi apabila ada hospital di situ, ada jamiah di situ, naik lalu dah harga tanah. Awak apa? Sebenar tanah tak ada harga dalam arti murah lah. Tak ada maju, tak ada berapa. Tapi apabila ada jamiah, adanya universiti, adanya hospital, adanya jabatan ni, maka tanah di sekelilingi itu akan naik harga dia dengan cara automatik. Tu nak kita faham. Malam tu sama belaka Tuhan jadi tu. Tetapi Tuhan pilih satu malam daripada malam nak buat turun perlembagaan. Gapa perlembagaan? Iaitu kitab Allah Ta'ala, Al-Quranul Karim. Quran ni berapa nama dia? Iaitu satu kitab yang nak piping manusia dan nak wi manusia tu bahagia dunia dan akhirat. Dan dia adalah satu mukjizat yang kekal abadi sehingga hari kiamat. Tu makna Quran. Tak ada siapa berkuasa nak bawa datang hidayah, nak bawa datang cara, nak bawa datangnya pemimpin lain hak molek lebih daripada Al-Quran, tak ada. Ini diakui oleh orang-orang bukan Islam sendiri pun. Yang hebat, yang teguhnya ilmu pengetahuan dia, yang dia buat kaji gitu dan gini, dia tak campur dengan hawa nafsu. Dia rayak dengan cara betul. Kata Quran ni nak piping kepada jalan yang lulus, nak piping kepada jalan yang bahagia, jalan yang mulia. Maka Allah Ta'ala rayak kepada kita, kata aku ni inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tuhan waktu turun kitab hak kita duk sebut saning tu pada malam Lailatul Qadar. Apabila Tuhan waktu turun dalam malam tu Tuhan nak memuliakan malam. Tuhan nak memuliakan masa tu. Masa mana? Waktu malam tu. Nampak tu tak? Maka malam tu Tuhan anugerah. Gapo nama apa yang kata? Kelebih.
Sebab itulah nak rakyat kata tak sama di antara malam biasa dengan malam hak Tuhan wi kelebihan tak sama. Kalaulah malam hak Tuhan wi kelebihan dengan malam hak lain hak Tuhan tak ada wi kelebihan, kita kira kata sama. Kalau gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang biasa ni serupa. Sebab dia pun manusia juga. Sebab dia pun ada sakit demam, makan minum, tidur seumpama manusia yang lain, tak ada beza kalau gitu. Tak. Ya ada beza, ya ada kemuliaan, ya ada kelebihan. Kita tak dapat wahyu. Rasulullah dapat wahyu direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat daripada melalui wasitah Jibril alaihi salam sebagaimana Tuhan kehendak. Itu maknanya gitu. Nampak tu tak? Nak kita faham. Apabila kita tahu dah kata malam Lailatul Qadar ni adalah satu malam ya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dia kerana waktu turunnya Quran di dalam tu. Waktu turun Quran di dalam malam tu. Melalui malam tu, maka malam yang dilalui Quran, malam yang diturun padanya Quran, maka Tuhan nak memuliakan malam tu. Tu. So Allah kata Tuhan nak muliakan anak Adam, Tuhan jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada jenis manusia. Kalau Tuhan jadikan Nabi Muhammad ni daripada jenis malaikat, boleh tak? Boleh. Jadi daripada jenis jin boleh tak? Boleh. Tapi Tuhan tak pilih. Tuhan pilih jenis manusia menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada jenis manusia. Maka manusia dengan automatik jadi mulia dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi itu mulia, maka mulialah anak Adam. Juga malam betul-betul lah. Malam tu Tuhan waktu turun Quran dalam tu. Melalui malam tu waktu turun Quran, maka mulialah malam tu. Sebab tu jadi lipat ganda malam tu apabila kita guna ia kena. Pas malam ni apa je? Kira kalau kita orang petani ni, orang Malaysia, orang Indonesia, apa je kira. Lepas daripada jatuhnya matahari sampai kau naik subuh tu apa je? Tu waktu malam. Tu. Itu satu daripada khususiat ya Allah Subhanahu wa taala nak memuliakan malam Lailatul Qadar. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir ni ia tahu harga. Kata dalam 10 malam ni ada satu malam yang Tuhan nak berikan anugerah kepada ini ummah. Kenapa? Kerana ini ummah ni lemah. Umat Nabi ni tak erak pada gu. Kalau nak kira dengan umat Nabi Musa, pahala dah kita. Nampak tu tak? Cuba kita pergi Mesir tengok. Mari di Mesir ni. Kita tengok di Ahram, di piramid tu. Batu sute-sute tu banyak mana. Tak nak pikir kita. Zaman dulu tu, zaman umat Nabi Musa tu, dia susung lagu mana? Selapih sampai kaja dalam tu, supaya gua boleh kita masuk dalam tu. Dengan tidak ada alat canggih tu, ada alat pertolongan tu, tak ada. Gunanya kekuatan rai manusia. Kekuatan manusia yang akak yang apa? Menunjuk kata tuai tu gagah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tengok di situ umat hak lain, umat bukan umat dia tu, raing tu, kekuatan tu gagah pada umat kita. Kalau nak tengok nisbah umur panjang umat lain pada umat kita. Lalu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala kata, aku ni memuliakan di atas semua ummah." Makna kata Nabi Muhammad ni semua makhluk ni ya hak mulia sekali. Ya hak lebih sekali. Lalu Tuhan nampak kata Nabi ni wasa kata kecil hatilah. Lalu dia berikan satu malam ni di dalam umat kita. Malam ni tak pernah ada di zaman Nabi Musa, tak pernah ada di zaman Nabi Isa, tak pernah ada di zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, tak pernah ada. Ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mulia lagu mana ini malam. Tak mulia lagu mana. Sebab tu orang Islam dah pegang kena dah kata malam ni malam mulia. Kita pakat beramai-ramai pergi ke masjid untuk nak mengibadatkan di dalam malam tu, supaya nak dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasul tu berjanji. Betul dah cara mikir orang Islam. Tak salah sikit habuk.
Kalau orang mai royak kata, tak ada duduk gaduh ni malam mana apa supaya ya kita nak buat amal. Kalau kita taat kepada Allah Taala malam mana dapat ganjaran Lailatul Qadar supaya tu ialah hak ning hak benarnya ada tak bukan. Bukan lagu tu. Sebab cakap pe tu cara faham tu tidak dibantu oleh wahyu Allah Taala walaupun sikit pun tak ada. Nampak tu tak? Tak ada hak tu. Maka kita suka sangat kita sebagai manusia tu kalau faham tak suka dengan orang rasa hebat. Nah, rasa suka, rasa serenak, sebenarnya tak ada gapo ni. Kosong saja. Nampak tu dah? Tu dia. Baik. Kemudian Tuhan mensifatkan malam ni setelah daripada kita tahu dah kata ya waktu yang Quran dalam malam ni, Tuhan mensifatkan malam ni kata lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama standing dengan 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Makna kata malam Lailatul Qadar ialah lebih baik daripada 1000 bulan. Hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak semaya sepanjang umur. Hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah buat amal puasa sepanjang umur. Sekarang lah ni mari dah waktu yang kita nak panjang ke umur kita. Sekarang lah ni mari dah musim yang Allah Subhanahu wa taala nak tapungkan amalan bagi kita. Sekarang lah ni datang dah waktu yang kalau kita buat kerja masa ni laba, tentu kata laba, tidak ada rugi. Maka marilah pakak-pakak hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lupuknya umur kita daripada amalan, mari kita pakak mari buat amal pada masa-masa yang kita duduk ni di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala dan di rumah supaya Allah Subhanahu wa taala tapungnya benda hak jadi kekurangan bagi kita yang kita tak pernah buat. Umur kita sekarang lah ni masalah ada setengah-setengah daripada orang kita tak pernah taat kepada Allah Ta'ala sampai ke umur 60. Satu malam ni masa kita duduk ni Tuhan nak will lebih banyak daripada 60 lagi. Nak tambah lagi 20 tahun iaitu jadi 80 tahun lebih. 83 tahun lebih. Tuhan nak will umur. Will amalan penuh duduk dalam tu. Mari kita pakat. Mari kita pakat sanggup. Mari kita pakat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas apa jalannya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohi kepada kita. Pada masa kita duduk ni, mari di masjid, rumah kita nak gapo apa boleh daripada bahagia-bahagia amalan, hanya jangan kita buat rengka ya. Jangan kita buat rengka sama sekali kerana itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Jadi Tuhan mensifatkan malam itu dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak lebih daripada 80 tahun Tuhan nak bagi. Lebih baik lah. Bukan mana kata 80 tahun sekadar tu tak lebih baik. Kalimah khair katanya ulama tafsir, kalimah isim tafdhil lebih baik daripada 1000 bulan. Lepas tu apabila kata lebih baik pada 1000 bulan, kita reti dah lah. Benda lebih baik ni makna kan? Makna kata lebih baik daripada anak isteri, lebih baik daripada kain selimut, lebih baik daripada perniagaan kita, lebih baik daripada dunia semua. Tu maknanya gitu. Maka orang yang beriman cermelang molek hati, ia boleh terima apa yang hamba royak di sini. Kalaulah kita selapuk juga hati kita di dalam bulan ni enggak, seolah kata gapo, seolah kata mari bulan Ramadan, tak mari bulan Ramadan sama saja. Tu makna kata kita lah yang rugi. Zalika huwal khusranul mubin. Demikian itulah kerugian yang nyata sekali. Sebab apa? Sebab kita tu tak pandai nak guna masa yang Allah Subhanahu wa taala beri dan kurnia kepada kita. Baik. Dan yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala mensifat malam tu hei manusia, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata hari malam itu adalah malam yang maha barakat. Siapa nak keberkatan dalam hidup, nak kuam camra nai ciwit, pia nak keberkatan dalam hidup, hendaklah kita berdiri malam pada waktu yang kita ada ni.
Nescaya kita akan dapat keberkatan dalam hidup. Sirik mongkon dalam bahasa Sia kata ni, ataupun ความจำเริญในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิต cara kita nak pakai hidup, nak pakai umur kita selepas daripada ni 11 bulan pula ni nak wi kita tu selamat, nak wi kita dapat keberkatan, nak wi sejuk hati, sejuk mata pandangnya. Mari pakat kita buat amal pada masa kita duduk ni, pada masa yang kita ada ni, masa keamasan, masa yang larisnya apabila kita nak jualnya amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak kita duk tunggu gapo lagi? Umur kita tak tunggu kita. Kerana khususiat bagi umur ya tak tunggu kita. Kalau kita itu duk dia gitu ya tak tunggu kita. Kita kena orang panggil kata kena mengatasi dia. Kena gi belum daripada dia. Dalam arti kata jangan tunggu-tunggu. Wah. Masa sekarang lah ni masa laris sekali ni. Nah, masa laris sekali yang kita duduk ni. Maka kita nak kita ni selamat daripada hidup. Nak tak keselamatan? Saudara yang dihormati, nak tak keselamatan? Tak ada pihak tak say keselamatan. Keselamatan ni selamat daripada bala petaka hidup dunia, penyakit, kesusahan, gotu goning. Ni masa ni kita minta dengan Tuhan nak ui. Masa ni kita minta dengan Tuhan nak ui, panjangkan akan afiah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Kalau kita doa dengan doa umpama tu nak jadi lagu mana? Hidup kita akan dapat kebahagiaan dan kesenangan. Jauh daripada bala petaka dan kemurkaan, celaka tak ada dalam hidup. Apabila kita ada sifat berkat ni, muka kata kita masuk diri kita di dalam malam ni. Karena Tuhan kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah ni, dalam malam ni ada keberkatan ni, kita calung diri kita masuk duk dalam tu, kita akan dapat keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Kita akan jauh diri kita daripada bala-bala yang berlaku ni. Penyakit-penyakit ni kita minta. Kalau kita pakai minta doa daripada Tuhan, wi akak bala petaka ni, Tuhan akak wi. Katanya ulama, ma yanzilu al-bala illa bidham. Tidaknya turun bala petaka ni malaikat dengan sebab dosa. Wala yarfa'u minha illa bitaubah. Dan tak akaknya bala petaka itu malaikat dengan kita merajukkan diri kita, kembali diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semula. Mari kita pakat di Malaysia apa baik ikhwah kita di sana, pohon kepada Allah Subhanahu wa taala jaga mereka duduk di dalam kesihatan wal afiah, selamat. Yang mana tipu bala berapa minta Tuhan menghisiakan, menghingakan. Yang meninggal minta Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, merahmati mereka. Juga ahli kita di Fatani, di tanah air kita, dan guru kita yang ada di tanah Mesir dan luar-luar negara, semua itu kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jaga pak kita belaka. Bila hak Tuhan nak uwi ni? Masanya kita duduk ni. Kerana Tuhan wari kedahsyatan kepada kita supaya nak uwi kita tu yatadarraun. Kalimah yatadarra makna kita tunduk kepada Tuhan. Kalau kita pakat tunduk, tiap-tiap kampung pakat uat, tiap-tiap tempat kita pakat uat, ia akan hasil apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau kita pakat uat benda ni, ia akan hasil sifat takwa, nasihat Tuhan buka barakat daripada langit dan daripada bumi. Habis ya. Bala petaka ni yang mari ni kerana manusia ni lalai doa. Tak padu doa kepada ajaran dia, lawan ajaran dia sia malam. Paling belakang daripada dia, daripada Tuhan kita. Sedangkan Tuhan kita belakang dak beri bukan orang lain. Ni perkara-perkara nak kita tahu, sedar di dalam hati kita, kata marilah malam yang kita duduk ni, masa yang kita duduk ni panjang sikit. Cara-cara tu email sendiri tak adalah cara-cara dia. Kalau makmum nampak tarak, kita baca pandak sikit. Lepas tu kita bangun tahajud pula lepas pada tu. Kita kuat tadi kita tak apa, makmum tarak tak apa, tapi hacu boleh. Kita jadi sama-sama di antara makmum dan imam tadi sama-sama naik. Sama-sama pakat alal birri wat taqwa untuk
Sama-sama nak tolaknya bala petaka dan ambilnya keberkatan di dalam itu malam. Ni cara nak ambil berkat hak benarnya. Cara nak ambil berkat hak benar ni, cara hak agama kita hajar ni. Hak ni hak asli. Hak tidak campur dengan ajaran khurafat dan apa nama, tak ada. Hak ni hak asli. Hak yang sebenar-benar daripada agama kita yang tunjuk hajar mari. Nampak tu tak? Hak benar ni kita pakai ambil lah. Walaupun dia berat, ada beban gitu apa benda ni, ya kita kena pakai ambil. Nah, kalau hak benar tak benar tu kita pakai letak, kita tak sah. Tu dia. Dan kehebatan lagi malam Lailatul Qadar ni kita kenal tak Jibril alaihi salam? Jibril alaihi salam ni sekuat-kuat malaikat. Sehebat-hebat malaikat. Dia seorang tu, kalau kita panggil orang lah dah. Supaya dia satu malaikat dia tu, payah kecek lagu tu. Dia seorang tu boleh sayap je satu sayap je. Katuk habis langit bumi ni. Noya tak gagah, kuat, hebat. Dia akan turun bumi pada malam tu. Ya Allah, tu hebat turun. Nah, katanya Pak Alim Ulama, mari kita tengok. Tengok. Dia kata sesungguhnya telah turunnya pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat dan Jibril alaihi salam. Banyaknya para malaikat pada malam tu malam Lailatul Qadar tu turun kepada dunia ni, bukan pada langit, turun pada dunia atas kita dak jalan ni. Banyak lebih banyak daripada pasir lagi. Pasir kita dah tengok tu sai ke bahasa Arab tu dah. Mitsai, pasir tadi, hasa bahasa Arab tu, malaikat banyak ada tu lagi. Malaikat tu susung buat dia turun ke atas muka bumi ni. Dan bumi ni pun dijijak juga oleh Jibril alaihi salam. Pia ayat lagu ni Allah Taala royak sebagaimana ulama duk kata, waktu turun gapo pada malam tu? Waktu turun kebaikan al-khair. Waktu turun al-barakah. Waktu turun rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-khair waktu orang kebaikan. Apabila ada kebaikan, asyar tak ada sebab gulawai dia. Nampak tu tak? Waktu orangnya rahmah. Apabila ada rahmah, tidak adalah ghadab. Kemarahan Allah Ta'ala tu jadi hilang. Waktu orang barakah. Keberkatan ni gulawai dia ke apa? Keberkatan lawai ke apa, Alhamdulillah? Keberkatan lawainya kecelakaan. Syakawah. Waktu baik. Apabila ada tiga sifat ni, nascaya di dalam bumi ni penuh dengan kebaikan. Ni cara yang kita nak akad bala. Ni cara yang kita nak nak pakat supaya Tuhan tak akad bala daripada kita. Tuhan kuasa tak? Oh, tak kuasa, tak jadi Tuhan. Tapi kita ni duk lagu mana? Sekadar mana kita dengan dia? Kukuh setara mana? Baik. Tuhan kata tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunnya para malaikat dan ar-ruh. Ruh ni kata ulama tafsir yakni Jibril alaihi salam. Nah, orang panggil Ruhul Amin. Ruh ni kena kepada Jibril alaihi salam. Fiha pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Ya umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbangsa Melayu ni dengar suara ni kita cuba memikir kata tak ada benda yang kita nak isikan di dalam itu malam melainkan dengan ibadat yang mulia saja. Jangan kita guna masa ni untuk melalaikan diri kita, jangan. Tak pandai kita nak guna masa ni untuk nak melalaikan diri kita dengan perniagaan kita, dengan duk buat kecek sia-sia, dengan kita itu duk mengupak kata ke orang dan sebagainya daripada sifat-sifat yang mazmumah, itu tak layak. Seolah kata kita tak pandai nak gunanya malam Lailatul Qadar ni hak Tuhan wi kepada kita ni kita tak tahu nak guna lagu mana, tak leh lagu tu. Cara benar ga mahal, harga tu ga mahal. Kalau kita nak beli dengan duit kocek kita tak pandai, orang wi kita supaya nak wi kita guna, kitanya tak pandai pula guna. Ya Allah,
Sebab apa tak pandai guna? Kerana tidak ada ilmu pengetahuan yang benar daripada syarak. Cara kita nak guna macam mana? Maka alhamdulillah ada umpama majlis-majlis pengajian di mana-mana tempat, bukan saya seorang, ramai lagi di kalangan guru kita yang dihormati, yang dimuliai, sama ada di negara Malaysia, Indonesia dan di Thailand sendiri ni. Dan di Mesir di mana dok menyatakan, cuma ambil telinga kita pergi dengar, akal kita kira, mikir, tafaqquh fid din, insya-Allah kita akan selamat. InsyaAllah kita akan boleh dapat gunanya masa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ni yang tidak berulangi. Lagu mana? Makna kata masa Tuhan beri ni terkadang tak berulangi di atas kita. Kerana apa? Kerana okat bahasa Sia. Bahasa Melayu kata mana? Bahasa Melayu kata mana? Okat. Peluang. Bahasa Arab fursah. Tak itu. Fursah, peluang, okat ini ia tidak tikrar katanya ulama. Tidak berulangi. Terkadang kita masa sekarang ni kita senang. Kita sihat. Kita mewah. Nampak tak? Duduk dalam tahun ni kita senang, kita mewah, kita ada kesihatan. Boleh jadi tahun dapat, jadi gulan. Tahun dapat ni jadi gulan. Jadi lagu lain, jadi tak. Sebab apa? Sebab dunia ni bukan tempat yang berkekalan. Ya ada perubahan. Maka kita rebut ambil. Ambil juga apa nama? Ambilnya kesempatan hak Tuhan nak beri kepada kita ni, mari guna supaya nak beri kita tu pakat-pakat selamat hidup di atas muka bumi Allah Taala ini, dan kita dapat bahagia pula apabila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu hari dengan tidak adanya keraguan, kata kita kena berjumpa dengan Tuhan. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha. Dan sesungguhnya saat itu, kematian itu akan datang jumpa dengan kita. Nampak tak? Inna ajalallahi la'at. Sesungguhnya ajal Allah Taala itu akan datang mari jumpa kita. Nah, saat di situ kita tafsir setengah daripada ulama kata al-maut, mati. Nampak tak? Tu kita siap sedia, jangan duk tunggu mati. Jangan duk tunggu, tapi kita kena siap sedia. Baik. Setelah daripada tu Tuhan sifat lagi. Ni malam Lailatul Qadar ni, masa kita duduk ni. Sifat kata mana? Sifat kata dia ni selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Makna lagu makna macam mana selamat sejahtera? Makna tak kuasa pia-pia pun mari nak kacau, mari nak buat jadi punah, mari nak buat jadi kemusnahan, kekacauan, kekacauan, apa nama ni, tak ada. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala selamat. Selamat daripada mana ya Allah? Selamat daripada bala petaka dan api neraka. Selamat daripada bala petaka dan api neraka. Sebab tu malam tu banyak doa, ya Allah ya Tuhan aku, pelepaslah diri aku daripada api neraka. Nah, inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab api neraka itu dahsyat. Minta Tuhan jauhkan kita. Ya Allah, lepaslah aku daripada api neraka. Lepaslah ibu bapa aku daripada api neraka. Hari tu kita kena berdoa malam tu. Bila malam, malam hak kita duduk ni lah. Tak suruh tiket bom main lah. Rajin lah. 10 malam ni, ya Allah, tak boleh kan buat 10 malam. Kalau malah lagi 5 malam. Malam lepas dah. Malam 21 lepas. Malam 22. Lepas tu 23. Kemudian 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada lagi. Ada fursah lagi. Nah, ada 4 malam lagi kita. 23, 25, 27, 29. Ada 4 malam lagi. Maka kita ni orang yang suka kepada kebaikan ini, mari tiap-tiap malam semaya belakang tu email dengar ajaran daripada ajaran Tuhan, supaya nak kita ni dapat apa? Dapat selamat daripada seksa dan api neraka hari akhirat yang kita kena pergi dengan tidak ada keraguan. Baik. Itu maksud kata salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera, Tuhan ada beri sejahtera. Makna kan? Makna Tuhan tak saya murih. Supaya kita kalau nak misal nampak mudah-mudah walillahil masalul a'la. Kita ni nak minta gapo daripada orang kita nak minta. Sama ada ibu bapa kita ke, orang jadi ketua kita ke. Masa mana kita nak minta?
masa dia sejuk, masa dia sejahtera molek, masa dia tak serabut. Masa tu kita nak minta. Nak minta gapo nama daripada dia uya tolong kita masa tu. Bukan masa dia duk sibuk, masa dia duk nak marah, masa dia susah masa ada, bukan masa tu. Kalau lah minta masa tu nya kuih dia. Masa ni Tuhan nak kuih. Lepas tu kita tak pandai pula nak minta. Lagu mana? Sebab tak ada ilmu, takutlah nak masuk kat Tuhan. Nak mari masjid malu. Nah, berasa tak sudah nak mari masjid rasa malu lah. Malu ke piye wallah, malu ke Tuhan. Nah, malu ke Tuhan. Pas terkadang orang Melayu kita ni apa mengejek pula. Mau boleh puasa munjuk. Ujian tak naik ke langit, mari semaya. Tak hari lah. Ya Allah, janganlah kita sebagai umat Islam jangan kita kecek lagu tu dengan gu. Nyanyo ke dia. Dia nak mari masjid semaya sekali dengan kita. Awak apa kita dok gi samtem dia. Dok kata huduh dia, dok gi wak dia tu malu. Wak apanya? Mari molek lah kat orang mari hani. Mau dijom-mujur lah kita pasal nak tengok lama dah. Mari. Gitu ni dak. Sabik pun nampak gelap hujan pun, hujan naik ke langit pun. Kat orang mari. Sadak. Ni tak boleh lagu ni. Orang Melayu kita, ya Allah, cakap pe ni. Tak boleh. Kecek lagu tu. Panggil cakap pe yang Tuhan marah. Cakap pe yang Tuhan murka. Cakap pe yang Allah Subhanahu Wa Taala akan turun bala kepada kita. Jangan tak usah main lagu tu. Tak kena lagu tu, tak kena. Salah. Tak usah berhenti. Ya nak wis sejahtera tadi tu sepanjang malam sehingga naiknya fajar sadiq, iaitu masuk waktu subuh baru habis masa. Ya Allah, padahal tu minta Tuhan tu sejahtera kita daripada api neraka dan bala petaka. Dua perkara ni. Kalau kita boleh selamat hidup dari dunia ni tak ada bala, kemudian masuk syurga, tak masuk neraka, tak ada, habis. Tak nak kecil banyak dah. Sebab itulah katanya ulama yang kata, hidup manusia ni kalau ada sihat ada sihat, kemudian ada bahagia dalam hidup. Cukup. Nak apa? Sihat bahagia. Bahagia di sini makna ada segala-gala rezeki dia, gapo nama tak disutuk, tak jadi gapo. Hidup tak ada dibanding dah. Cukup pi. Juga manusia hak sebenar hidup duduk dalam dunia tak ada kena bala petaka, masuk syurga tak masuk neraka. Cukup. Ning makna kata kita duduk nak kepada syurga, takut kepada api neraka ni ajaran Islam yang bersih. Bukan seumpama setengah-setengah daripada manusia yang faham Islam salah, kata apabila kita buat amal gemanya nak kepada syurga, ini apa panggil kita darajat rendah. Kalau kita buat amal kerana takut kepada neraka, ini apa panggil darajat rendah. Tak faham, tak kena lagu tu. Yang suruh nak kepada syurga tu dia Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dalilu qauluhu subhanahu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Cepat weh kepada jalan ni, kepada syurga dan minta apa. So cepat dia suruh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita taat kepada Tuhan, seumpama kita taat kepada Tuhan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Pas kita takut pada neraka ni, biasa takut Allah. Tuhan kata wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takut olehmu akan api neraka tu aku sedia bagi orang yang tak beriman. Biasa takut Allah. Maka kita takut kepada perkara Tuhan suruh takut, itu makna kata kita taat kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaran duk royak kata jangan takut pada api, jangan takut kepada, jangan nak gemar kepada syurga, ini tak kena mengena dengan ajaran Islam yang sebenar. Karena Nabi SAW kata, man qama lailatul qadri imanan wahtisaba. Tu. Siapa dia mendirikan malam Lailatul Qadar, hal keadaan dia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Tuhan suruh. Sebab Nabi mai raya, ulama mai duk nyata mari gati berkerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap masa, setiap zaman, setiap tempat, setiap bangsa bahasa. Kemudian ihtisaba. Apa makna ihtisaba? Harap ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala hendak wikan kepadanya. Maka itu adalah ajaran Islam yang bersih, yang benar, yang tidak campur dengan cara memikir yang salah. Apabila ada dua perkara tu tahakkuk, ada dua perkara ni, ada dua syarat ni,
Jadi lagu mana ya Rasulullah? Jawab di atas man tu. Jawab tu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nascaya diampunkan bagi dia apa kesalahan dosa yang dia buat. Tu boleh dua. Boleh nak ke apa dosa? Pasti kata kena ada iman dan wahtisab. Tu cara dia. Hak Islam nak hak tu. Bukan makna kata kalau kita buat ni darajat rendah darajat dak. Nabi SAW doa ialah macam mana? Nabi doa kata Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah ya Tuhan aku minta daripadamu tu syurga. Minta perkara yang rendah ke Rasulullah? Tak. Wa a'udzubika minan nar. Dan aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada api neraka. Adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan Allah Taala daripada perkara yang rendah? Lah. Nampak tak? Sebab tiap-tiap orang ni apabila yang nak klik rumah dia sempurna ke tak sempurna orang kita? Sempurna tak? Orang kata nak klik rumah ustaz ni itu apa nama bomo nak klik rumah ustaz. Nak klik rumah ustaz nak klik rumah ustaz tok guru nak klik rumah. Orang nak klik rumah ni orang sempurna tak? Sempurna. Pak rumah kita asal mana? Al-Jannah. Syurga. Tepat kita bukan rumah kita asal iaitu an-nar. Maka kita lari daripada umur kita bukan umur kita klik pada umur kita kena molek dengan fitrah. Betul molek dengan apa hak Tuhan suruh kita. Tu cara dia. Nampak tu tak? Baik. Kemudian di dalam malam Lailatul Qadar ni kelebihan hak Tuhan dok rayak mari ni supaya nak kita guna kena ni iaitu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam itu iaitu di dalam malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezeki-rezeki kita dan masa-masa kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di mana tu? Di Lauhil Mahfuz. Di dalam Lauhil Mahfuz. Maka katanya para ulama, kalaulah kita berdoa pada malam tu Tuhan nak tulis di atas apa, di atas kita ni apa yang dia kuasa nak dia kanak, maka dengan sebab doa tadi itu boleh mensekatkan qada qadar. Tolak qada qadar itu dalam arti kata nak Tuhan tu tulis hak molek bagi kita. Sebab apa? Sebab doa turaddul qada. Makna kata doa ni boleh palingkan apa nama? Qada qadar hak duk di Lauhil Mahfuz. Hak tu makna kata wa indahu ummul kitab. Wa indahu ummul kitab tu makna di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ummul kitab. Ada yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah Taala nak sapu hak mana, nak menetap hak mana, wa indahu ummul kitab. Di sisi dia ada ummul kitab. Ummul kitab mana kata surat catatan anak ada yang ada di Lauhil Mahfuz. Maka apabila kita berdoakan dengan doa pada malam tu nascaya Allah Taala akan takdir benar-benar molek. Sebab apa? Sebab doa hak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh berubah hak tu. Adapun di sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala hak tu tak berubah. Tu sebab tu ada dalam ulama yang kata ada qada mubram dengan qada muallaq tu. Dalam kita duk ngaji kitab-kitab tok guru ulama-ulama kita yang ada hak pesen berubah boleh di Lauhil Mahfuz ni. Ada pun duk dia ilmu Allah Subhanahu wa taala hak tetap dak gitu. Nah, yuthbit mana tetap ada tak berubah dah situ. Hak ni berhajat klik pada kita ni pandai juga. Bukan makna kata aku ni dak lah kalau minta pun saja je. Dak. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Orang yang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala orang sifat orang tak beriman. Kita orang beriman tak boleh buat lagu tu. Nah, kita orang beriman tak boleh kita nak buat umpama tu sama sekali. Maka malam tu kita mari ke masjid, kita pakai doa. Patut imam sendiri tu kalau makmum tak pandai berdoa, haja doa. Tok imam berdoa kalau makmum tak pandai, kita berdoa tok imam berdoa. Kita amin lek belakang pun tak apa lagi. Tak ada masalah apa ni. Nampak tu tak? Kita amin lek belakang pun tak apa kalau tak pandai. Kalau pandai, kita pakat berdoa sama-sama. Hak mung berdoa hak tu, aku berdoa hak ni, hajat berlain bermasing-masing. Pakat berdoa. Jangan gaduh kita mari masjid akhir kamar dia tubik awal dia tak kena lagu tu.
Hak moleknya hak masa kita ni supaya nak kita pandai ambil cara dia ni, kita pergi masjid awal tubik akhir, hak tu hak kena. Tu cara dia ni, masa kita ni kita pergi akhir dah, tubik awal pada gu pula la ilaha illallah, habis licin. Nampak tu tak? Ni bukan cara yang kita nak gunanya masa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak uikan kepada kita. Nampak tu tak? Sebab tu Tuhan royak dengan cara nyata kata benda ni akan berlaku bila pada malam Lailatul Qadar, iaitu ubah surat catat teh anak ada pada malam Lailatul Qadar. Rezeki dia, ajal dia kat mana? Tu dia. Hari ni kita minta, ya Allah panjang lagi lah umur aku. Nah, mudah-mudahan aku ni boleh nak khidmat ke apa nama. Ada doa lagu tu daripada kalangan hamba kita. Tuhan beri. Rezeki Tuhan nak tanda jadi tak ada ke apa nama kita. Ya Allah, banyaklah rezeki yang halal kepada aku. Minta bui aku ni jadi mewah. Tapi janganlah mung tu, janganlah apabila mung tu bagi rezeki pada aku jadi tara. Jadi melampau, jadi kelajak daripada hak. Jadi apa nama, deraka pada mutasir tu. Habda, ni molek. Tu cara kita nak guna ke apa tu? Gunanya malam Lailatul Qadar yang kita itu duduk dalam masa dia ni. Duduk dalam masa dia ni perkara yang wajib kita dah kena mengingat semua. Kerana manusia kita ni ya lalai. Nah, ya lalai, ya terlupa, berhajat pada kita kena duduk pakat heret. Manusia kita ni ya orang berdosa. Dosa kecil banyak. Ya orang berdosa. Lalah mana pun dalam tubuh ya ada najis. Tu manusia. Tak usah hebatlah setara mana pun, itulah manusia. Maka kena pakat dah heret. Pakat piping dia mari, pakat heret, pakat piping, tak apa. Tu cara kita nak gunanya masa yang kita duduk ni. Baik. Kemudian berlaku bila? Malam Lailatul Qadar ni bila berlaku? Nah, kita kena tahu dah tu fadilat dia. Fadilat dia semua tadi, khususiat dia, kelebihan dia tu. Itu hakikat malam Lailatul Qadar. Itu hakikat dia. Bilakah berlakunya malam Lailatul Qadar? Bila di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Taharrau makna kata carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Duduk dalam 10 akhir ni, 10 akhir kita duduk ni. Sebab tu ya Rasulullah buat contoh tauladan ada i'tikaf tu. Cuma setahun ni ada mani'. Mani' mana kan ada tegah kita nak i'tikaf tak boleh kerana ada bala bertakwa ni. Maka terhenti di atas niat kita. Kalau niat kita kata aku tak boleh nak pergi masjid sebab ada tegah gini takut tag apa nama, tapi aku niat i'tikaf, ya akan hasil juga pahala tu. Nah, akan hasil juga sebab dalam hati dia tu niat no. Tapi dengan sebab nak pergi tak boleh, macamlah. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia ni orang tak nampak. Orang apa panggil bahasa Melayu kita, orang panggil kata orang beko. Ada beko. Beko makna kata orang cedera. Cedera kaki tak boleh berjalan, ke tangan tak boleh nak itu, ada berlakulah. Gitu lagi ni. Tu. Maka dia tengok para sahabat hak boleh tubik keluar lagi nak perang, nak jihad, nak buka negeri, nak apa kata lagilah. Dia kata, ya Allah, kalau aku boleh pergi sekali dengan morning ni, aku nak pergi. Hati dia pergi sekali. Hati pergi sekali. Makna kata dia pergi dengan hati. Walaupun Tuhan tak boleh nak pergi. Sebab tu Tuhan kata, laisa 'alal a'ma harajun walal 'alal a'raj haraj. Makna kata bukan di atas orang yang tak nampak tu berdosa, orang yang cedera tu berdosa tak. Sebab apa? Hati pergi sekali dah. Hak tak senya sejahtera molek, masa buka molek, tak ada halangan gapo-gapo. Kata pergi i'tikaf, tak ada. Hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, man sa'alallaha al-jihad bisidqin, siapa dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala maqamul jihad dengan benar hati, bersih daripada dia, nala thawabahu, nascaya dia akan dapat campai maqam itu, wa in kana mata ala firashihi,
sekalipun ia mati di atas katil dia. Ya Allah. Sebab apa? Bin niyatis salihah, dengan niat yang baik. Niat yang molek, niat yang kita sekali nak kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan diratahi, contohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Itu hadis umum. Nah, hadis umum 10 akhir. Ada setengah-setengah kata pasal dia tok guru buat kitab sat, anak murid kata kecil sikit tok guru. Pasal dia sahabat dulu Nabi buat atas 10 hari. Sahabat tak kata apa dah, Nabi buat kecil sikit sebab dia tahu tak puak kita dak ada ni, Nabi tak puak kita. Sahabat dia tak bimbang, sahabat tak bimbang, kita ni hak bimbang. Lalu ada hadis Bukhari mari takyid, mari kait, dia kata kerana taharrau lailatul qadri fil witr, pada malam witir, carilah malam Lailatul Qadar pada malam witir min ashril awakhir min Ramadhan, pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Cari 21 lepas dah. Ada lagi 20 berapa? 23, 25, 27, 29. Jangan lupa. Ini panggil masa yang keemasan. Jangan lupa, pakat. Jangan buat lupa, jangan buat lalai, jangan. Nampak tak tu? Jangan. Baik. Kemudian takut kata malam 21 pun tak ada, 23 pun tak ada juga. Takut jadi gitu. Ni ajaran Islam kita. Ada diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim, hadis ada dalam Sahih Muslim. Ia kata, Nabi kata iltamisuha fil ashril awakhir. Suruh cari pada 10. Cari malam Lailatul Qadar 10 akhir. Fa in dha'afa ahadukum aw ajaza fala yaghlibanna 'ala sab'il bawaqi. Kalaulah tak rak, tak sempat, tak ada, lemah salah seorang daripada kamu, maka janganlah lucuk hak 7 hak lebih. 7 hak lebih ni katanya para ulama iaitu malam 25, 27, 29. Jangan lebih ni. Sab'al bawaqi ni makna 25, 27, 29. 3 ni jangan lucuk. Kalau tak sel lagi ikut mung. Tak sel lagi ikut mung, tak ada gapo. Orang tak sel nak buat kano, nak kacau tak leh. Nampak tu tak? Tu. Tetapi jumhurul ulama, ingat nah apabila sebut atau jumhurul ulama, mana kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama ni ya duk dengan gapo nama? Duk dengan dalil yang gagah dan teguh ya ada tepat ya pergi. Dia kata jumhur ulama ni, dia kata hak dekat sekali dengan yang dikatakan oleh jumhur ulama, ia gantung kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ubay ibn Ka'b. Nabi katakan qala wallahi inni la a'lamu ayya lailatin hiya lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu 27. Dia katanya Ubay ibn Ka'b, dia kata wallahi, demi Allah, dia kata wallahi inni, sesungguhnya aku la a'lam, nasihat aku tahu, ayya lailatin, manakah malam, hiya lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Aku tahu kata malam manakah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk pentingkan sangat dalam 10 akhir ni. Biqiyamiha duk pentingkan tu. Hiya lailatul 27, iaitu malam 27. Sebab itulah ghalib ke daripada jumhur ulama Islam kita ni, dak orang Islam ni mai duk penting di malam 27. Ada jalan hak ni. Ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Muslim. Tinggi hadis. Nah, darajat yang ketiga. Sebab hadis sahih ni ada berapa darajat? Hadis sahih ada berapa darajat? Ada 7. Ni darajat yang ketiga. Nampak tak? Muttafaqun alaih darajat pertama. Rawahul Bukhari darajat kedua. Rawah Muslim saja, Bukhari tak ada riwayat, darajat ketiga hadis sahih ni. Nampak tu tak? Kamar dia ulama-ulama jumhur mai gantung pula dia. Tak ada gapo. Tu. Dan ada riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihima
terhadap sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Lailatul Qadri Lailatul 27. Malam Lailatul Qadar iaitu malam 27. Tu ning banyak ke jalan lagu ni. Nah, jangan banyak ke jalan lagu ni. Akan tetapi pihak yang mensyarahkan Sahih Muslim Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, siapakah yang mensyarahkan Sahih Bukhari? Al-Imam Abdul Fadl Ahmad Ibnu Ali Al-Asqalani, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'ah. Dia katakan telah berjalan, mana telah berpendapat oleh Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi dan lain-lain lagi daripada kalangan ulama, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tidak tertentu, malam yang tertentu pada semua tahun. Mana lagu mana? Bal tantaqilu. Bahkan dia itu bukan mana setiap tahun 27 sama. Tak okey lagu tu. Bahkan dia itu yang takil. Apa makna yang takil? Tantakil. Dia berpindah. Berpindah tahun ni 27. Tahun dapat boleh jadi tahun 25. Tahun soal lagi boleh jadi 23. Tahun soal lagi boleh jadi 29. Tahun soal lagi boleh jadi 21. Itu maknanya yang diberjalankan oleh para ulama yang hebat, yang teguh, umpama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihima, wayak di dalam kitab syarah Sahih Al-Bukhari dan syarah Sahih Muslim. Maka kita pergi hak tu lah. Makna kata kita ambil belaka siapa dia iktikaf 10 akhir daripada bulan Ramadan, halat lahu Lailatul Qadr. Hasil bagi dia, hasalat lahu apa nama? Lailatul Qadr. Boleh malam Lailatul Qadar. Tidak ada nizak, tidak ada syak, tidak ada pertikai gapo-gapo. Patu kita ni tak boleh nak iktikaf kemat tahun ni. Tak ada gapo. Tak ada boleh iktikaf pun tak ada masalah. Kita ambil jalan mana? Ambil jalan hati kita pergi sekali, cuma kita buat sekadar kita kuasa. Sebab Tuhan kata, fattaqullaha mastata'tum. Takut olehmu, mana bertakwa kamu kepada Allah sekadar mana mung tu kuasa. Mana hendaklah mung tu buat apa hak Tuhan suruh sekadar mana mung tu kuasa. Dalil, tengok tu Nabi kata, apabila mu nak semaya, mung diri. Tak boleh nak diri duduk. Tak boleh nak duduk terbaring. Tak boleh nak terbaring tidur. Gitu. Tu cara dalam Islam kita. Nabi SAW kata, "Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku suruh gapo satu perkara, mu ambil nah, buat nah wahai umat aku sekadar mana mung tu kuasa nak buat. Allahu akbar. Moleknya agama kita tak ada nak jadi paksa, tak ada nak jadi gapo. Maka insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ni kita ambil sekadar inilah dulu. InsyaAllah pada perjumpaan yang lagi akan datang kita nak raya alamat-alamat malam Lailatul Qadar. Maka kita mulalah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mula semenjak daripada hari ni lagi kita sungguh. Hak mana lupuk semalam tak apalah, tak ada masalah gapo. Nah, jangan kita dah jadi serabut, jadi rusing dah. Nah, jangan kita kata apa nama dah rusing hati, tak sah. Nah, tak sah. Kita naknya mula daripada malam ni. Hak ada, hak boleh buat dah semalam, alhamdulillah, hak tu comel dah. Cuma malam ni istimrar. Istimrar mana kata terus lagi dan minta doa kepada diri kita, keluarga kita, ahli kampung kita, tok guru kita. Kemudian semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri Tuhan itu selamat jauh daripada bala petaka, dan Tuhan akadkan apa nama penyakit-penyakit ni utubik daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara cepat, supaya kita itu boleh duduk dengan cara bahagia, boleh pergi buat umrah pula, buat haji pula, boleh pergi ke Malaysia pula, orang Malaysia boleh mari ke tanah air kita pula, boleh kita pergi ngaji luar negara pula, boleh kita bersaing, boleh tu boleh ni. Sebab apa? Sebab kita kena pakai tadarra'u. Hendaklah kita tadarra'u, tunduk kepada kata Allah Subhanahu Wa Taala pada 10 akhir ni. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu perkata, itu apa nama? Itu hajatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As'alullah Subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa a'udzubillahi an udzakkirakum bihi wa ansah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.